Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dalam unit keempat. Kita masih lagi unit keempat, membincangkan berkenaan dengan sumber perundangan Islam. Pada yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan sumber yang disepakati, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan Al-Istihsan dan Masalih Mursalah. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan masalih mursalah? Okey, masalah dari segi bahasa adalah kata terbitan, iaitu masdar. Bahasa Arab ni masdar, bahasa Melayu je kata terbitan, yang bermakna as-salah, seperti perkataan al-manfa'ah yang bermakna al-naf'ah. Okey, menurut kamus maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi bererti manfaat. Maslahah dari segi bahasa bererti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, kegunaan dan sebagainya. Okey, maslahah merupakan bentuk masdar, iaitu kata terbitan dari fi'il salaha. Okey, oleh yang demikian perkataan maslahah dan perkataan manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau erti yang sama. Manfaat, maslahah mempunyai erti yang sama. Maslahah juga boleh ditarifkan sebagai manfaat yang berlandaskan hukum syarak yang menjaga agama, jiwa, akal fikiran, keturunan dan harta mengikut peringkat. Ini boleh rujuk dalam kitab karangan Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Okey, dari segi istilah pula, maslahah bermaksud sebagai manfaat. Okey, maslahah bermaksud sebagai manfaat yang ditentukan oleh syar'i, yang asyarat, yang ditentukan oleh asyarat yang maha bijaksana untuk hamba-hambanya dengan memelihara agama, jiwa, akal fikiran, keturunan dan harta. Okey. Selain itu, masalih al-mursalah juga diertikan sebagai membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat, yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar sama ada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh dilaksanakan menurut pandangan ulama fiqh. Okay, saya ulang balik. Maslahah diartikan sebagai membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat, yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar sama ada ia itu boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh dilaksanakan menurut pandangan ulama fiqh. Maslahah boleh diklasifikasikan kepada beberapa bahagian, iaitu dari aspek kekuatan pada zat, kesyumulan dan juga perakuan syarak. Okey, aspek kekuatan pada zat. Okey, pembahagian maslahah dari aspek ini terbahagi kepada tiga. Aspek kekuatan pada zat terbahagi kepada tiga. Yang pertama, ad-daruriyah. Okey, maslahah ad-daruriyah ialah setiap perkara yang
dimaksudkan oleh Allah untuk dipelihara, iaitu apa dia? Agama, jiwa, akal fikiran, keturunan dan harta. Menurut pandangan syarak, kelima-lima perkara ini perlu dalam kehidupan. Okey, sekiranya salah satu daripada tiada, kehidupan tidak dapat diteruskan. Oleh itu, mengerjakan ibadat diwajibkan untuk menjaga agama. Selain itu, undang-undang yang disyariatkan seperti qisas, hudud dan ta'zir adalah untuk menjaga 5 elemen tersebut agar kehidupan dapat diteruskan. Kesimpulannya, maslahah daruriyah adalah bertujuan bagi memelihara 5 perkara yang tersebut. Yang kedua, al-hajiyat. Maslahah al-hajiyat ialah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dengan kewujudannya akan memudahkan. Saya ulang balik, maslahah al-hajiyah ialah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dengan kewujudannya akan memudahkan, namun ketiadaannya tidaklah begitu menyusahkan. Sebagai contoh, dibolehkan solat jamak bagi mereka yang bermusafir. Ia merupakan keringanan dalam menunaikan solat. Sekiranya tidak dilakukan, tidaklah memudaratkan musafir tersebut, kerana solat jamak adalah bertujuan untuk memudahkan musafir menunaikan solat. Maka hal ini merupakan perbuatan yang diperlukan untuk memperoleh kelonggaran hidup dan menghilangkan kesempitan. Contoh lain seperti akad sewa menyewa. Dengan adanya sewa menyewa, ia boleh memenuhi keperluan orang lain. Sekiranya sewa menyewa dilarang, kehidupan manusia akan menjadi rumit kerana harus memiliki barang-barang yang diperlukan, walaupun untuk menggunakannya bagi sementara waktu sahaja. Jadi wujud al-hajiyah. Okey, yang ketiga, at-tasniyah. Yang dimaksudkan dengan maslahah at-tasniyah ialah maslahah yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan tidak mengalami kesulitan. Tetapi adanya maslahah tersebut, ia akan menjadi lebih baik. Saya ulang balik, maslahah tasniyah ialah maslahah yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan tidak mengalami kesulitan. Tetapi adanya maslahah tersebut, ia akan menjadi lebih baik. Okey, oleh yang demikian, ia termasuk dalam usaha-usaha penyempurnaan perkara yang sepatutnya dan menghindari perkara yang tidak sepatutnya. Seperti kesopanan dalam berbicara sebagai contoh, makan dan minum, perbelanjaan harta yang sederhana dan tidak terlalu pemurah atau terlalu kedekut. Selain itu juga maslahah boleh dilihat dari aspek ruang lingkup, sama ada ia umum atau khusus, iaitu maslahah ammah, aghlabiyah atau khasah. Okey, ammah, maslahah yang merangkumi seluruh manusia. Contohnya pensyariatan membunuh ahli bid'ah jika dikhawatiri golongan ini akan mempengaruhi umat Islam dengan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Itu ammah. Okey, al-labiyah pula maslahah yang melibatkan sebahagian besar manusia sahaja. Misalnya jaminan yang dikenakan ke atas pengilang terhadap produk yang dikeluarkan oleh mereka. Ini kerana yang berurusan dengan pengilang hanyalah sebahagian besar manusia sahaja dan bukan keseluruhannya. Yang ketiga, khasah, kemaslahatan individu tertentu pada situasi tertentu yang jarang berlaku. Contohnya apa? Contohnya iddah wanita yang agak jauh pusingan, haidnya akan dikira mengikut bulan dan bukan kitaran mengikut haid. Okey. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, klasifikasi maslahah yang terakhir dan paling penting ialah mengikut
perakuan syarak. Ia dianggap terpenting berbanding pembahagian lain kerana munasabah sesuatu sifat atau rasionalnya setelah diperakui oleh syarak. Selain itu juga pembahagian ini memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya sebagai panduan kepada tertib dan susunan kedudukan yang perlu diambil kira sekiranya terdapat ta'aruf antara sesama maslahah dalam usaha mengistimbat hukum syarak. Ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, mu'tabarah. Maslahah mu'tabarah iaitu maslahah yang diambil kira oleh syarak dan dibinakan hukum hakam bagi memudahkan maslahah itu. Saya ulang, maslahah mu'tabarah iaitu maslahah yang diambil kira oleh syarak dan dibinakan hukum hakam bagi mendapatkan maslahah itu. Okey, contoh bagi maslahah memelihara jiwa, maka disyariatkan hukum qisas. Bagi maslahah memelihara harta, maka diperundangkan hukum potong tangan dan hukum potong tangan pencuri. Dan bagi kepentingan memelihara akal, diperundangkan hukum minum arak. Yang kedua, murghah. Maslahah murghah iaitu yang dibatalkan oleh syarak dan tidak diberi perhitungan kerana ia menghilangkan maslahah yang lebih besar, seperti menyerah kalah kepada musuh. Maka ia tidak diperhitung oleh syarak walaupun ada maslahah memelihara jiwa mereka yang berperang. Kerana jika maslahah ini hendak dijaga, sudah tentu ia merugikan maslahah yang lebih besar, iaitu memelihara negara daripada dijajah oleh musuh dan mensia-siakan kehormatan dan maruah anak watannya. Justru Islam mewajibkan berperang dan menentang musuh. Yang ketiga, mursalah. Maslahah mursalah iaitu maslahah yang tidak ada dari syarak yang menegah atau menyuruh melakukan sesuatu perbuatan. Okey, contohnya tindakan Sayyidina Ali, tindakan Sayyidina Abu Bakar mengumpul Al-Quran yang bertebaran sebelum itu lalu disusun semula dalam satu mazhab. Langkah yang diambil ini tidak terdapat nas khusus yang menyuruh maupun melarang, tetapi rasional dan munasabah bagi memelihara Al-Quran daripada hilang dengan kematian ramai sahabat Nabi Muhammad SAW yang menghafal Al-Quran. Maka diambil jalan untuk menghimpun Al-Quran pada waktu itu. Ini maslahah mursalah. Sidang pada yang dirahmati Allah sekalian, maka jelaslah di sini maslahah mursalah merupakan sebahagian daripada maslahah yang tidak diterima atau tidak ditolak oleh syarak. Hal ini kerana setiap maslahah itu kadang-kadang tidak disebut penerimaannya secara jelas dalam nas maupun ijma' ataupun sumber lain yang diterima sebagai sumber perundangan. Walau bagaimanapun, maslahah al-mursalah ini sudah digunakan sebanyak zaman sahabat lagi dan juga ulama-ulama terkemuka. Penggunaannya oleh ulama sejak zaman sahabat dapat dilihat seperti yang pertamanya penggunaan pada zaman sahabat Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di dalam kitab dia, kitab Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Okay. Pada hakikatnya maslahah al-mursalah ini digunakan sejak zaman sahabat lagi. Ini dapat dilihat pada zaman ini pembukaan negara Islam mula meluas ke seluruh dunia. Maka timbullah isu-isu baru yang memerlukan jalan penyelesaian. Hal ini kerana masalah yang baru ini tidak terdapat pada zaman Nabi serta tiada penyelesaiannya di dalam nas. Oleh itu, dalam hal sebegini, maslahah al-mursalah digunakan bagi menyelesaikannya. Maka dapatlah diketahui pada zaman sahabat penggunaan maslahah al-mursalah hanya digunakan apabila perlu sahaja. Penggunaan maslahah al-mursalah dapatlah dilihat sebagaimana contoh yang pertamanya.
Penggunaan masalah al-mustalah pada zaman sahabat dapat dilihat pada riwayat Al-Bukhari tentang masalah pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Hal ini berlaku selepas perang Yamamah yang mengakibatkan ramai pada penghafaz Al-Quran terbunuh. Hal ini mengakibatkan Al-Quran akan terhapus dengan kematian mereka. Maka Sayyidina Umar melihat pengumpulan Al-Quran ini amat penting untuk kemaslahatan umat Islam yang akan datang. Walaupun perkara ini tidak pernah diperintahkan atau dilakukan oleh Rasulullah sendiri, namun setelah dilihat kebaikan yang terdapat apabila Al-Quran itu dikumpulkan, maka Sayyidina Abu Bakar memulakan pengumpulan Al-Quran dalam satu mashaf agar dapat diamalkan dan difahami oleh umat Islam selepas itu. Oleh itu, jelaslah di sini pengumpulan Al-Quran ini adalah berdasarkan kemaslahatannya kepada orang ramai. Contoh yang kedua, penggunaan masalah al-masalah ini juga digunakan seperti yang diceritakan oleh Syatibi dan yang lain apabila Khulafa ar-Rasyidin menggunakannya dalam jaminan penghilangan terhadap barangan yang dikeluarkan. Pada mulanya, penghilang tidak menjamin ke atas barang yang dikeluarkan dalam keadaan yang rosak. Namun begitu, perkara ini telah menyebabkan ramai penghilang yang mengambil kesempatan dan menipu orang yang menghendaki barang tersebut. Oleh itu, para sahabat telah menetapkan bahawa barangan yang rosak disebabkan penghilang mestilah diganti rugi atau dijamin oleh penghilang bagi mengelakkan penipuan terhadap orang ramai. Penggunaan masalah al-musalah di sini jelas menunjukkan ia hanyalah untuk kebaikan orang ramai dan menolak kemudaratan. Yang kedua, penggunaannya pada zaman tabi'in. Pada zaman ini merupakan zaman kedua yang bermula apabila berakhirnya zaman sahabat. Maka sumber perundangan tidak jauh berbeza dengan sahabat. Tetapi pada zaman tabi'in, penggunaan masalah al-mursalah agak banyak berbanding zaman sebelumnya. Hal ini kerana pada zaman ini banyak masalah baru yang timbul dan perlu jalan penyelesaian, sedangkan nas terhad kepada persyaratan yang telah berlaku. Pada zaman ini, setiap permasalahan sememangnya dirujuk dalam Al-Quran, hadis atau qiyas. Manakala masalah al-mursalah digunakan untuk kebaikan umum dan bagi mencapai maqasid syariah. Antara perkara yang menggunakan masalah al-mursalah sebagai jalan penyelesaian, sebagai contohnya yang pertama, seperti pendapat Ibnu Abi Layla yang membolehkan kanak-kanak menjadi saksi dalam kes yang melibatkan kecederaan yang terjadi antara mereka di tempat mereka bermain, seperti padang permainan dan lain-lain. Kanak-kanak dibolehkan menjadi saksi pada masa ini kerana mereka biasa ke tempat ini dan jarang bercampur dengan orang yang layak menjadi saksi. Maka dengan menggunakan masalah al-musalah ini, kanak-kanak diberikan kelayakan untuk menjadi saksi dalam masalah ini agar ia selaras dengan maqasid syariah bagi memenuhi jaminan orang ramai tidak mengira peringkat umur. Contoh yang kedua, pengumpulan hadis dan ilmu yang berkaitan dengan hadis dalam satu buku. Menurut Ibnu Asakir, apabila dilihat pada akal, pengumpulan ini seolah-olah merosakkan adab sebagai orang Islam kerana melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Namun tujuan pengumpulan hadis ini sebenarnya adalah untuk mengelakkan hadis-hadis yang amat berguna ini hilang begitu saja. Oleh itu mereka bertekad untuk mengumpulkannya agar ia dapat dijadikan bukti atau panduan dalam mengistimbat sesuatu hukum. Maka mereka mula membukukan hadis Nabi ini dengan menyusun ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis ini mengikut bab bagi memudahkan orang ramai mempelajarinya dan dapat juga mengelakkan manusia dari mengambil hadis yang tidak benar. Pengumpulan hadis ini sama seperti pengumpulan Al-Quran
yang pada asasnya adalah untuk kemaslahatan umum, agar hadis sumber perundangan ini tidak hilang begitu sahaja, dan ia juga memudahkan manusia untuk mengistinbat hukum berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Yang ketiga, penggunaan dalam mazhab-mazhab fiqh yang utama. Penggunaan masalah al-mursalah juga digunakan oleh 4 mazhab yang utama dalam mengeluarkan hukum bagi menyelesaikan sesuatu masalah baru. Sebagai contoh, Imam Malik mengambil masalah al-mursalah dalam mengistinbat hukum dan menjadikannya sebagai salah satu kaedah, dan mempelopori masalah al-mursalah dalam mazhab beliau sendiri. Beliau menggunakan masalah al-mursalah untuk mengistinbat hukum pada kemaslahatan yang tiada penjelasan syarak dari sudut penerimaannya dan penolakannya. Namun pada hakikatnya kemaslahatan ini membawa manfaat dan menolak kemudaratan terhadap orang ramai. Kemaslahatan ini pula tidak diambil kira dari sudut sama ada ia perkara daruriyah ataupun hajiyah maupun tasriniyah. Hal ini kerana perkara yang paling penting ialah ia merupakan kemaslahatan yang perlu dirujuk kepada tujuan pensyariatannya yang terkandung di dalam Al-Quran, hadis dan ijma' supaya dijaga dan diraikan. Imam Malik menggunakan masalah al-musalah ini lebih meluas berbanding imam-imam yang lain. Antara penggunaan Imam Malik dalam masalah al-musalah dapat dilihat apabila beliau mengeluarkan fatwa mengenai suami yang hilang atau tidak diketahui beritanya selepas 4 tahun. Maka isteri tersebut boleh berkahwin atau dikahwini oleh lelaki lain. Hal ini adalah bagi menjaga kemaslahatan isteri yang kehilangan suami. Yang kedua, contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak mengambil masalah mursalah sebagai kaedah pengeluaran hukum, kerana pada beliau kebanyakan yang permasalahan yang timbul telah terdapat dalam Al-Quran, hadis dan qiyas. Walaupun begitu, beliau masih mengambil masalah al-mursalah ini sebagai kaedah mengistinbat hukum dengan mengambil maksud masalah al-mursalah dalam penggunaan qiyas. Oleh itu apabila timbul masalah baru, beliau akan mencari persamaan antara masalah tersebut dengan masalah yang lama dan diambil hukumnya sebagai jalan penyelesaian. Penyelesaian tersebut kebiasaannya akan membawa kebaikan dan menolak kemudaratan kepada manusia. Penggunaan masalah al-musalah ini dapat dilihat apabila Ibnu Qayyim yang merupakan salah seorang mujtahid yang berpegang pada mazhab Hambali telah mendapati bahawa masalah al-musalah ini merupakan kaedah istinbat hukum dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan muamalat ataupun perhubungan sesama manusia. Perkara yang diistinbat pula merupakan perkara yang dapat menolak kemudaratan dan mendatangkan manfaat kepada manusia dalam perhubungan sesama mereka. Hal ini dapat dilihat pada masalah perkahwinan perempuan yang dalam iddah. Apabila seorang itu berkahwin dengan perempuan yang sedang beriddah, perkahwinan tersebut akan terbatal kerana perempuan yang masih beriddah tidak boleh berkahwin selagi tamat tempoh iddah. Maka menurut beliau, lelaki tersebut haram selama-lamanya untuk berkahwin dengan perempuan tersebut walaupun dengan akad yang baru. Oleh itu kategori perempuan tersebut sama seperti perempuan yang diharamkan berkahwin selama-lamanya seperti ibu dan lain-lain. Hukuman ini adalah sebagai pengajaran kepada orang ramai agar tidak mengahwini perempuan yang sedang beriddah kerana mereka masih berada di bawah tanggungan suami yang masih mempunyai hak terhadap bekas isteri. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhujah dengan masalah al-musalah seperti yang digunakan oleh Imam Malik sebagai sumber mengistinbat hukum. Walau bagaimanapun apabila diteliti fiqh mazhab Syafi'i sebenarnya tidak memasukkan masalah musalah
dalam bab kias yang dikenali kias qawaid. Hal ini kerana pada Imam Syafi'i kias itu ada dua, iaitu kias pada furu' dan kias pada qawaid. Penggunaan masalah al-mursalah oleh Imam Syafi'i dapat dilihat apabila beliau memadankan dengan pemahaman yang umum bagi masalah yang tiada nasi dengan ijtihad dan kias. Namun penggunaan masalah al-mursalah ini tidak dijadikan sesuatu yang khusus dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan Imam Syafi'i menggunakan masalah al-mursalah namun tidaklah secara mutlak. Penggunaan masalah al-mursalah oleh Imam Syafi'i dapat dilihat pada hukum peminum arak, iaitu dengan hukuman sebab yang disamakan dengan hukuman qazaf yang diambil kerana bentuk hukuman yang dikenakan. Meminum arak itu merupakan perkara haram yang boleh menyebabkan kemudaratan pada akal. Begitulah juga bagi orang yang menuduh berzina akan membawa kemudaratan kepada keturunan. Maka hukuman sebab pada qazaf dianggap hukuman yang keras dan dapat memberi pengajaran kepada orang yang melakukannya serta menakutkan orang lain untuk melakukannya. Maka pengambilan hukum sebab bagi peminum arak ini dapat memelihara akal manusia, kerana dengan hukuman yang keras manusia akan berasa takut untuk melakukannya. Hukuman yang keras juga dapat dianggap sebagai bukti bahawa kesalahan itu memudaratkan dan ia ditegah adalah untuk kebaikan manusia semata-mata. Imam Abu Hanifah, beliau juga tidak begitu menunjukkan penggunaan masalah al-mursalah dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Hal ini dapat dilihat dalam kata-kata beliau, iaitu beliau akan merujuk Al-Quran dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Apabila jadi dalam Al-Quran, beliau akan mencari dalam hadis Rasulullah. Namun apabila masalah itu tiada dalam sumber perundangan yang utama, beliau akan mengambil kaul sahabi atau buat ijtihad sahabat. Setelah beliau akan berijtihad sendiri bagi menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tidak bermakna beliau tidak mengambil masalah mursalah, kerana ada yang mendakwa beliau akan mengambil kira tempat sekeliling beliau, iaitu dari segi masa, keadaan ketika itu sebelum berijtihad. Perkara ini dilakukan oleh beliau bagi memastikan pengistihadan beliau membawa kebaikan kepada orang awam di tempat tersebut dan menolak kemudaratan bagi mereka. Walaupun begitu, beliau mengambil masalah al-mursalah dengan nama istisna. Hal ini dapat dilihat seperti contoh yang pertamanya, pada mulanya jual beli ini adalah tidak dibenarkan kerana tidak memenuhi syarat jual beli, iaitu barang mestilah diserahkan ketika jual beli. Namun Imam Abu Hanifah menggunakan istisna, iaitu beliau menganggap jual beli ini baik untuk orang ramai. Oleh itu dasar membawa kebaikan itu, jual beli ini dibenarkan dan sah hukumnya. Maka penggunaan masalah al-mursalah dapat dilihat secara tidak langsung di dalam keadaan istisna dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan taubat seorang zindik selepas dinyatakan hukuman ke atas mereka. Dalam masalah ini, sekiranya zindik itu sememangnya diketahui dengan jelas, maka mereka akan diberi nasihat untuk bertaubat. Apabila mereka tidak mahu bertaubat, hukuman yang dikenakan adalah bunuh. Pada kebiasaannya, mereka yang bertaubat selepas disabitkan hukum akan dilepaskan dan dikenakan ta'zir kerana mereka telah bertaubat. Namun pada Imam Hanafi, selepas hukuman itu disabitkan dan mereka bertaubat, maka taubat mereka tidak diterima dan hukuman bunuh tetap dilaksanakan. Hal ini kerana kemungkinan mereka yang bertaubat selepas pensabitan hukuman adalah bertujuan untuk melepaskan diri dari hukuman. Hukum yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi ini dikeluarkan melalui penggunaan istisna, dan secara tidak langsung ia juga dapat menjaga agama daripada dipersendakan. Hal inilah yang dikatakan penggunaan al-masalih al-mursalah sama seperti istisna.
maka dapatlah dilihat penggunaan masalah al-musalah ini sebenarnya merupakan asas kepada pengistinbatan hukum sesuatu. Penggunaan ini juga telah wujud zaman para sahabat sehinggalah zaman 4 mazhab utama. Masalah al-musalah ini juga dapat disamakan dengan ijtihad dan qiyas ataupun istisna dan uruf. Para ulama kebanyakannya tidak mengkhususkan masalah al-musalah dalam pengistinbat hukum. Namun mereka tetap menggunakannya sama ada secara langsung atau tidak. Maka jelaslah di sini bahawa masalah al-musalah itu diterima melalui syarat-syarat tertentu dengan tujuan iaitu untuk kebaikan orang ramai yang selaras dengan maqasid syariah yang sebenarnya. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, para ulama berselisih pendapat berkenaan masalah al-musalah, sama ada menerimanya sebagai hujah ataupun tidak. Di antara pendapat yang menerima masalah al-musalah sebagai hujah adalah yang pertamanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjelaskan bahawa penggunaan masalah al-musalah adalah untuk kebaikan umat. Ini dapat dilihat melalui ta'rif secara ringkas. Masalah al-musalah iaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Hal ini kerana jika tidak diambil masalah al-musalah sebagai hujah, akan berlaku pelbagai kesulitan dan kesempitan dalam setiap hal bagi mukallaf. Sebagai contoh, berkenaan hukum bunuh balas kepada sekumpulan yang berpakat membunuh seseorang individu. Tiada nas khusus yang menyuruh atau melarang bunuh balas, iaitu qisas, kepada pembunuh yang berpakat untuk melakukan pembunuhan. Tetapi ia munasabah bagi menjaga nyawa, iaitu ia mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Ini dapat diperkuatkan lagi dengan firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahawa penggunaan masalah al-musalah adalah untuk memudahkan segala kerumitan yang berlaku. Hal ini kerana segala yang diperintahkan oleh agama Islam bukanlah untuk menyusahkan. Yang kedua, matlamat sesuatu hukum yang disyariatkan adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak segala kemudaratan kepada mukallaf. Oleh yang demikian, perbezaan dari sudut masa dan suasana akan menyebabkan berlakunya pelbagai permasalahan. Jika penggunaan masalah al-musalah tidak digunakan sebagai hujah, maka sesuatu permasalahan itu tidak ada jalan penyelesaiannya serta terhenti pensyariatan sesuatu hukum. Oleh yang demikian, penggunaan masalah al-musalah sebagai hujah adalah untuk menegarkan syariat Islam terus relevan di muka bumi. Yang ketiga, ulama salaf dan para sahabat pernah mengeluarkan hukum dengan menggunakan masalah al-musalah. Ini dapat dilihat semasa pemilihan Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai pengganti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar telah memilih Sayyidina Umar sebagai khalifah penggantinya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad tidak pernah memilih sesiapa untuk menggantikan tempat baginda atau mengkhususkan seseorang untuk menggantikan. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan masalah al-musalah telah pun digunakan sejak zaman para sahabat lagi. Ini tidak dapat dipertikaikan lagi. Di antaranya pendapat ulama yang menolak masalah al-musalah adalah yang pertamanya, hujah mereka sekiranya masalah al-musalah digunakan sebagai suatu hukum, akan terjadilah pelbagai hukum di muka bumi ini dalam suatu permasalahan. Hal ini kerana perbezaan negara dan perbezaan orang yang mengeluarkan sesuatu hukum tersebut. Sebagai contoh, di sesebuah negara menyatakan haram kerana terdapat kemudaratan, manakala sebuah negara lagi menghukumkan halal kerana terdapat manfaat. Hal ini menjadikan penganut agama Islam yang kurang mahir mengenai hukum hakam
akan menganggap hukum Islam ini pelbagai, serta mengikut sesuatu hukum yang disukai dan memberi manfaat sahaja, yang digunakan tanpa mengira hujah-hujah penggunaan sesuatu hukum itu. Hal ini seolah-olah mempersedakan hukum Islam, kerana sesuatu hukum hanya dipakai apabila membawa manfaat kepada individu tersebut. Hujah mereka yang pertama. Hujah mereka yang kedua, beramal dengan masalah al-musalah membawa kepada pelbagai hukum-hukum dengan sebab berlainnya zaman dan sesuatu. Kerana masalah-masalah sentiasa berubah mengikut zaman dan sesuatu. Hal ini menafikan pernyataan bahawa agama Islam itu sempurna dan bersesuaian dengan setiap zaman dan tempat. Hujah mereka yang ketiga ialah syariat sentiasa mementingkan dan menilai kemaslahatan manusia. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang dibenarkan sahaja. Oleh yang demikian, tidak ada sesuatu kemaslahatan yang tidak ada petunjuk syarak. Oleh itu, kemaslahatan tidak berpandu kepada petunjuk syarak bukanlah sesuatu kemaslahatan, tetapi ia berdasarkan sangkaan dan andaian. Oleh itu, hukum berdasarkan masalih al-musalah tidak dapat dibuat hujah. Secara keseluruhannya, masalih al-musalah ini boleh diterima sebagai hujah atas dasar ia membawa kebaikan dan menolak kemudaratan masyarakat. Selain itu, penggunaan masalih al-musalah ini akan menjadikan setiap permasalahan yang timbul dapat diselesaikan walaupun tiada dalam nas. Ini membuktikan bahawa setiap permasalahan yang wujud dalam Islam ada jalan penyelesaiannya. Masalah al-musalah juga merupakan sebagian sumber pengeluaran hukum pada zaman sahabat. Oleh yang demikian, masalah al-musalah bukanlah satu sumber yang bertentangan dengan Islam, kerana ia telah digunakan oleh para sahabat sendiri. Maka masalah al-musalah ini boleh dijadikan hujah dalam menyelesaikan masalah yang tiada nas. Walau bagaimanapun, terdapat ulama yang menolak masalah al-musalah ini sebagai hujah, kerana pada mereka hukum yang dikeluarkan dalam sesuatu masalah itu banyak dan berbeza mengikut tempat. Hal ini menyebabkan seseorang akan mengambil hukum berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, seolah-olah mempersedakan hukum Islam. Namun hakikatnya seseorang individu itu tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil sesuatu hukum, kerana setiap tempat mempunyai suasana tersendiri yang boleh mempengaruhi pengeluaran hukum syarak. Sebagai contoh, mazhab Maliki tidak mewajibkan ibu yang bangsawan menyusu anak, kerana suasana di Mekah pada zaman Nabi berkenaan wanita yang bangsawan tidak menyusukan anak, tetapi mengupah wanita lain untuk menyusukan anak mereka. Selain itu, mereka juga menafikan pernyataan bahawa Islam itu sesuai untuk setiap zaman. Hal ini kerana dengan penggunaan masalah al-musalah, setiap hukum dikeluarkan mengikut kesesuaian zaman. Namun hakikatnya Islam sesuai untuk semua zaman. Hal ini kerana wujud pelbagai masalah mengikut peredaran zaman yang memerlukan penyelesaian yang tiada dalam nas. Hukum yang dikeluarkan melalui masalah al-musalah selaras dengan syariat Islam, walaupun terdapat perbezaan hukum antara zaman dalam sesuatu permasalahan, tetapi ia masih berlandaskan syariat Islam. Hal inilah yang dikatakan Islam itu sesuai untuk setiap zaman. Mereka juga mendakwa hukum yang dikeluarkan hanya berdasarkan andaian semata-mata tanpa menggunakan dalil yang nyata. Kenyataan ini dapat disangkal dengan penggunaan masalah al-musalah terbukti membawa kemaslahatan kepada manusia. Hal ini dapat dilihat pada zaman Sayyidina Abu Bakar dalam permasalahan pembukuan Al-Quran. Kesan daripada pembukuan ini, Al-Quran kekal sehingga kini. Maka terbuktilah masalah al-musalah bukanlah andaian semata-mata dan wajar dijadikan sebagai kaedah pengistinbatan hukum. Sidang pada pelajar yang dirahmati Allah sekalian,
Di sini ulama telah bersepakat bahawa tidak harus menggunakan masalah al-mursalah di dalam hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat dan qada mubram, iaitu perkara yang ditakdirkan seperti hudud, kafarah dan perkara-perkara fardu. Hal ini kerana ia sudah ditetapkan oleh Allah dan akal tidak mampu menanggapinya, maka ia tidak akan berubah walau apa jua keadaan sekalipun. Sebagai contoh dalam kewajipan menunaikan solat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimus solata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah kamu sembahyang dan keluarkanlah zakat. Ayat ini menunjukkan kewajipan menunaikan solat yang merupakan fardu, maka akal tidak boleh mengubah atau menggugurkan kewajipan tersebut kerana ia merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Walau bagaimanapun, masalah al-mursalah boleh digunakan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Hal ini kerana akal mampu menganggap sesuatu itu baik berdasarkan kemaslahatan sesama manusia. Contohnya dalam masalah jaminan penghilang terhadap pengeluaran barang yang rosak. Pada mulanya penghilang tak ada jaminan bagi barang yang rosak disebabkan kecuaian mereka. Tetapi apabila dilihat pada kemaslahatan umum, maka penghilang mesti menjamin barang yang rosak atas kecuaian pihak mereka. Hal ini mengelakkan penipuan oleh penghilang dan menjaga kemaslahatan manusia. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, penggunaan masalah-masalah bukanlah dengan sewenang-wenangnya oleh manusia, tetapi terdapat beberapa syarat beramal yang telah ditetapkan oleh beberapa ulama, antaranya Imam Al-Ghazali serta ulama mazhab Maliki dan Hambali. Syarat mengikut pendapat Imam Al-Ghazali. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, terdapat beberapa syarat dalam penggunaan masalah al-mursalah. Antaranya ialah sesuatu maslahah itu haruslah sampai ke peringkat maslahah daruriyah yang menjaga 5 perkara utama, iaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Oleh yang demikian, Imam Al-Ghazali telah menetapkan 3 syarat untuk sesuatu itu dianggap sebagai maslahah daruriyah. Yang pertamanya, mestilah kuliah, itu menangkumi faedahnya kepada orang Islam. Antara contoh masalah al-mursalah ialah musuh Islam menjadikan tawanan orang Islam sebagai benteng pertahanan mereka. Maka dibolehkan untuk membunuh mereka walaupun pada asalnya diharamkan untuk membunuh orang Islam. Di sini jelas dapat dilihat bahawa nyawa orang Islam keseluruhannya lebih dijaga berbanding nyawa sebahagian kecil umat Islam. Yang kedua, segala penetapan hukum yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan mestilah rasional dan boleh diguna pakai. Sebagai contoh, fatwa yang mengharamkan perkahwinan antara seorang lelaki Muslim yang berasal dari negara yang dijajah seperti Malaysia dengan seorang wanita ahli kitab yang merupakan warga negara dari negara yang merampas dan menjajah negara Malaysia itu sendiri. Alasannya perkahwinan ini mungkin mempengaruhi suami sehingga dia tidak dapat lagi berjuang dengan bersungguh-sungguh untuk menentang negara menjajah itu. Manakala anak-anak yang lahir dari perkahwinan itu mungkin akan lemah atau tidak ada semangat untuk menentang orang-orang yang sebangsa dan seagama dengan ibu mereka. Yang ketiga, maslahah itu benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Sebagai contoh, hukuman terhadap orang murtad. Hukuman yang dikenakan adalah bunuh sekiranya tidak mahu bertaubat. Hukuman ini dilihat sebagai maslahah dari aspek menjaga agama. Hukuman bunuh yang dikenakan merupakan pengejaran kepada umat Islam yang lain dalam kepentingan menjaga agama. Manakala syarat mengikut pendapat ulama Maliki dan Hambali, yang pertama, maslahah itu haruslah selaras dengan matlamat syarak supaya tidak bertentangan dengan mana-mana prinsip syarak dan nas atau mana-mana dalil yang qat'i. Yang kedua, maslahah itu dapat dipahami dan berlaku pada sebab yang munasabah
yang diterima oleh akal dan sekiranya diyakini mempunyai masalah dari hukum itu, iaitu membawa manfaat atau menolak kemudaratan. Sebagai contoh, mencabut hak talak dari tangan suami dan meletakkannya di tangan qadi adalah tidak harus kerana ia bertentangan dengan nas dan tidak memberi manfaat yang diyakini. Hal ini bermaksud hak menceraikan isteri yang dipindahkan dari suami kepada qadi bukanlah membawa kepada jalan penyelesaian yang baik, malahan ia merupakan perkara yang bertentangan dengan nas. Yang ketiga, masalah al-musalah yang disyariatkan mestilah melibatkan kepentingan orang ramai, bukan individu tertentu, kerana hukum-hukum syariah itu dibuat untuk dikenakan ke atas setiap manusia. Oleh itu tidak boleh disyariatkan sesuatu hukum itu untuk kepentingan raja, pemimpin atau koncu-koncunya dan keluarganya. Sebagai penutup, peranan masalah musalah dalam menetapkan hukum sesuatu adalah penting. Walaupun setiap apa yang kita ketahui, masalah al-musalah juga termasuk dalam salah satu hukum yang tidak disepakati, akan tetapi pada masa yang sama, hukum yang telah ditetapkan melalui kaedah ini masih lagi diterima pakai dalam keadaan tertentu. Masalah al-musalah amat diperlukan dalam menetapkan sesuatu hukum, kerana tidak semua hukum tertulis atau tercatat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Melalui kaedah ini, hukum dapat ditetapkan mengikut piawaian semasa dalam konteks masyarakat hari ini. Masalah al-musalah menjaga kemaslahatan manusia terutamanya. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian masalah itu sendiri yang memberi definisi suatu keadaan yang sesuai diadakan hukum syarak yang boleh mendatangkan kebaikan atau menjauhkan keburukan, serta tidak ada suatu nas syarak yang mengesahkan atau menghapuskan hukumnya. Jumhur ulama bersepakat menerima masalah al-musalah sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukum. Tetapi hukum berkenaan dengan ibadat, ulama sama sekali tidak membenarkan keadaan masalah al-musalah ini, kerana soal ibadat ini tidak ada ruang untuk beristihad dan mesti dilakukan sesuai dengan perintah syarak. Di samping itu, masalah al-musalah adalah bertepatan dengan masalah umum, iaitu menjaga 5 perkara seperti akal, agama, jiwa, harta dan keturunan. Hal ini kerana beragama merupakan fitrah manusia dan 5 kepentingan ini adalah diperlukan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh itu, dengan pengambilan masalah al-musalah sebagai salah satu cabang hukum adalah langkah yang terbaik kerana mengikut peredaran masa dan zaman. Ini kerana Islam adalah agama yang relevan sepanjang zaman dan memberi rukhsah kepada umatnya dan tidak membebankan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.